tahu bahawa buli cyber merupakan satu gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian melalui penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuklah telefon bimbit, email, mesej segera dan jaringan sosial. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis buli cyber. Terdapat pelbagai jenis buli cyber, termasuklah mesej yang mengganggu dan mengancam. Seterusnya, menyalahgunakan kata laluan atau menyamar sebagai orang lain dengan menggunakan nama skrin orang lain. Yang ketiga, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, menghantar gambar, mesej atau video yang berunsurkan seksual menggunakan telefon bimbit, dan yang terakhir, memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Kesan-kesan buli cyber terbahagi kepada dua, iaitu aspek emosi dan aspek fizikal. Aspek emosi dapat kita lihat kesannya pada awal berlaku perkara ini dan akhirnya akan mempengaruhi dari aspek fizikal juga. Antara kesan dari aspek emosi ialah tekanan yang tinggi. Buli cyber ini mampu menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan yang tinggi sehingga mengasingkan diri mereka dari masyarakat luar. Yang kedua ialah keresahan dan kemurungan. Mereka yang berhadapan dengan situasi ini berasa murung kerana mereka tidak mendapat sokongan padu dan kepercayaan dari orang yang mereka sayangi. Aspek fizikal pula berlaku di mana apabila seseorang itu tidak dapat mengawal kesan dari aspek emosi. Antara kesan dari aspek fizikal ialah kesukaran untuk tidur. Seseorang itu akan susah untuk melelapkan mata kerana selalu memikirkan hal yang berkaitan dengan buli cyber seperti ugutan membunuh, peras ugut atau blackmailing. Yang kedua ialah tiada selera makan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dipalau atau diasingkan oleh rakan-rakan kerana berita-berita yang tersebar melalui media sosial, hal ini akan wujudkan perasaan malu dan takut untuk keluar dari premis kediaman kerana takut dipandang serong. Yang ketiga, prestasi pembelajaran merosot. Pelajar akan mengalami kesukaran untuk fokus di dalam kelas atau semasa guru sedang mengajar kerana dikutuk dan dikecam. Hal ini menyebabkan prestasi pembelajaran mereka akan merosot dengan mendadak. Antara punca cyberbullying atau buli cyber ialah rangkaian internet diakses oleh generasi muda yang kurang matang. Zaman sekarang, generasi muda sering terdedah dengan rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi permesejan seperti WhatsApp. Akibatnya, timbullah ketagihan terhadap media sosial dalam kalangan mereka. Personaliti mereka kurang matang dan hanya berfikir untuk bersukaria tanpa memikirkan akibat yang bakal dihadapi. Seperti contoh, mereka lebih cenderung untuk berkongsi semua maklumat peribadi mereka untuk tatapan umum di media sosial sehingga menjadi mangsa atau pelaku cyberbullying. Punca yang kedua, akibat kurang pendidikan dan kawalan dari ibu bapa. Terdapat sesetengah dari mereka hanya inginkan kasih sayang dan perhatian dari ibu bapa. Ini kerana terdapat segelintir ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga tiada masa untuk meluangkan bersama anak-anak. Yang kedua, ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki kepada orang lain. Punca yang ketiga pula, akibat daripada pengaruh rakan sebaya. Mereka yang memilih untuk buli cyber berbuat sedemikian supaya dapat diterima oleh kawan-kawan. Mereka melakukan seperti yang kawan lakukan tanpa berfikiran panjang. Apabila sudah banyak kali berbuat sedemikian, mulalah lahir rasa seronok dalam diri mereka sehingga menjadi ketagih untuk melihat mangsa dalam ketakutan. Punca yang terakhir pula, keadaan persekitaran pelaku cyberbullying. Kemungkinan, pelaku sering dibuli di dunia nyata sehingga timbul kecenderungan untuk membalas dendam di alam maya. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang lemah serta keadaan keluarga yang berantakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Azmi terusnya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan langkah untuk mengatasi buli cyber, iaitu langkah pertama melengkapkan diri dengan adab dan budi bahasa, iaitu seseorang individu perlulah untuk mengetahui ataupun mempelajari ilmu mengenai adab dan etika untuk memberi komen yang positif dan merangsangkan. Selain itu, bekerjasama secara multilateral dalam menangani masalah buli cyber, iaitu multilateral, semua pihak perlu bekerjasama. Seterusnya, perlu faham dengan hormat bahawa setiap orang mempunyai pendapat yang ada masing-masing, iaitu seorang individu perlu mempunyai sifat keterbukaan untuk menerima pendapat orang lain dengan positif. Dan selain itu juga memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Ini bermaksud dari segi pendidikan, iaitu perlu ada bidang ataupun subjek mengenai etika dalam penggunaan cyber. Dan last sekali, tahu batas sensitiviti kaum dan agama sebelum memberi komen di atas talian. Ini perlu dibuat kaji selidik oleh seorang individu itu untuk menentukan ataupun mengetahui tentang isu semasa yang berlaku pada zaman ini, agar tidak menyentuh perasaan ataupun tidak sentuh sensitiviti kaum lain. Dan seterusnya kita akan cakap pasal cara untuk meningkatkan kesedaran. Kerajaan perlu mengadakan kempen bagi untuk semua pihak agar semua pihak dapat mengetahui tentang kesedaran buli cyber. Dan seterusnya, individu perlu mempelajari seni pertahankan diri agar dapat mengetahui tentang buli fizikal, dan seterusnya buli cyber. Dan akhirnya, keluarga iaitu ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik untuk anak-anak tentang buruknya dan akibat padah daripada buli cyber.